KPM. Didik TV KPM. Pening. Aduh, pening kepala kawan-kawan. Yelah, setiap kali kalau dapat gaji je, tak sampai hujung bulan tu, dah habis. Dapat gaji je, habis. Macam mana ni kawan-kawan? Tolonglah Bang Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, tadi kan Abang Akmal ada tanya kepada murid-murid semua, kalau dapat gajinya, sebetulnya berapa persen kita kena simpan daripada kita punya pendapatan tu? Sebab itulah hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar adalah mata pelajaran ekonomi, dan guru yang akan bersama dengan kita ni, beliau memang cukup hebat, merupakan guru bagi mata pelajaran ekonomi ni. Namanya bermula huruf M, bukan Maria, bukan Mariana. Nak tahu siapa guru kita? Jom kita tengok profil guru hari ini. Dapat je gaji, nak beli kasut. Sentiasa berikan yang terbaik. Itu dia moto daripada guru kita yang cukup hebat, mempunyai pengalaman sebanyak 28 tahun murid-murid. Ini dah Cikgu Malisa. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sihat ke Cikgu? Alhamdulillah. Kalau tak sihat tak sampai sini. Betul tu Cikgu. Cikgu ini mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh. Ya, itu dia Cikgu. Saya sering kali ada masalah lah Cikgu. Setiap kali bila dapat gaji je, habis. Dapat gajinya, habis. Jadi saya nak minta Cikgu tolonglah saya dan juga mungkin murid-murid di luar sana lah kan, sebab kita tahu hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar adalah ekonomi Cikgu kan. Jadi mungkin Cikgu boleh kongsikanlah antara tips-tips macam mana betulnya kita nak asingkan daripada gaji kita tu, berapa persen sebenarnya Cikgu? Okey, sebenarnya saya memang suka tengok pada website AKPK tau. Jadi kat situ dia ada bagi nasihat tentang bagaimana nak menguruskan kita punya pendapatan. Kewangan. Yes. Jadi lebih kurang 20% lah. Itu kalau kita belum ada rumah lah. Kalau kita dah ada rumah 20%. Kalau belum ada rumah mungkin 30-40%. Okey. Jadi kalau macam gaji saya bulan-bulan 1,500, berapa Cikgu siap tahu gaji saya berapa. Okey, baik. 300 lah. 300 lah kan. Okey, jadi murid-murid kita dah tahu dah guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini, dan sekarang kita nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Mereka semua datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Dah lambai. Ya, okey, sila perkenalkan diri masing-masing, beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Bermula daripada yang itu dia. Adin, betul ke Adin? Betul Cikgu. Okey, jangan panggil saya Cikgu. Silakan Adin. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Muhammad Jaudin bin Muhammad Zaidin dari Sekolah Sultan Alam Shah, dan cita-cita saya ingin menjadi accountant. Accountant, terbaik Adin. Okey, seterusnya Azam. Betul ke Azam? Ya, betul saya. Okey, perkenalkan diri anda. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Azam Mukhlis bin Aminuddin Dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pakar ekonomi. Pakar ekonomi. Terbaiklah Azam. Okey, tadi nama ni pun huruf A juga. Ini pun A juga. Yang seterusnya ni pun namanya A juga. Namanya siapa tu? Amar. Nama saya Muhammad Amaidi bin Azhar. Okey. Saya berasal dari Sekolah Sultan Alam Shah dan cita-cita saya ingin menjadi accountant. Okey, menjadi accountant. Terbaik. Ini pun A juga Cikgu. Yang ini pun A juga. Yang pakai cermin mata tu. Siapa nama dia? Baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afif Aiman bin Ashraf dari Sekolah Sultan Alam Shah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang Menteri Kewangan.
Menteri Kewangan terbaiklah. Awak ahli parlimen mana nanti? Boleh saya tahu? Okey. Seterusnya, yang ini cikgu bukan huruf A dah. Huruf H kalau tak silap saya. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz bin Syamsuri dan cita-cita saya mahu menjadi usahawan yang berjaya. Oh, terbaiklah. InsyaAllah satu hari nanti kan kami doakan cita-cita awak tu akan tercapai. Okey, terakhir sekali, siapa nama dia ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Solah daripada Sekolah Sultan Alam Shah. Okey. Dan cita-cita saya nak menjadi pakar ekonomi. Pakar ekonomi. Alhamdulillah. Cita-cita kawan-kawan kita ni semua hebat-hebat cikgu kan? Ya. Okey, kita dah kenal dah murid-murid kita yang akan bersama pada petang ini. Dan sekarang ini kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu boleh kita lakukan sanitasi terlebih dahulu? Ya, silakan. Silakan cikgu. Mari kita silakan. Ada gel pembasmi kuman di atas meja ini. Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu dan diikuti dengan saya. Okey, baik. Cikgu kita doakan Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19 cikgu kan. Cikgu pun lama tak pergi bercuti ya. Ya, merindui. Kuat cikgu punya ya tu ya. Okey, baik. Kita dah tahu dah apa mengenai mata pelajaran apa, cikgunya siapa dan juga murid-murid. Kita nak berhenti rehat dulu sebab selepas ini katanya cikgu, kawan-kawan kita ni diorang nak bagikan pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Nak tahu apa kata mereka? Kita berhenti rehat dulu selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sekarang ini saya nak update status COVID-19 pada hari ini iaitu 20,670. Jadi kepada murid-murid di luar sana, sila patuhi segala SOP. Okey, kita doakan supaya Malaysia ni satu hari nanti kesnya akan menurun dan akan hilang cikgu daripada satu dunia ni COVID-19. Amin, insya-Allah. Baik, tadi saya ada mengatakan kepada murid-murid di luar sana yang kita nak dengar apa pandangan kawan-kawan kita ni mengenai mata pelajaran daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Jadi saya nak tanya kepada ni, Haziq. Haziq, mungkin boleh memberikan pandangan anda mengenai mata pelajaran ekonomi ni. Senang ke susah ke macam mana tu Haziq? Bagi saya dia tak susah tak senang. Nanti Sebab kita boleh pakai untuk masa hadapan. Contohnya kita boleh pandai managekan kewangan kita dengan baik. yes, itu dia. Terbaiklah Haziq. Okey, seterusnya kawan awak ni, Azam. Ya, saya. Ya, pandangan awak mengenai mata pelajaran ini. Bagi saya, mata pelajaran ekonomi ni, dia berkait rapat dengan kehidupan seharian. Betul? Dan bagi saya dia sangat penting. Walau bagaimanapun, saya rasa benda ni adalah sangat senang dan menyeronokkan. Dan daripada yang saya dapat belajar daripada subjek ini, saya berharap bukan sekadar membantu saya dalam SPM nanti, tapi saya berharap dapat membantu saya pada masa hadapan di mana saya akan. Alright, terbaiklah. Okey, amin, insyaAllah. Okey, terakhir sekali saya nak tanya kepada Safwan. Safwan, pandangan awak mengenai mata pelajaran ini macam mana? Pada pendapat saya, subjek ekonomi ni dia best sebab best kita belajar sebab kita boleh apply yang kita belajar tu dalam kehidupan seharian kita. Jadi macam Azam kata tadi, bukan untuk SPM je tapi untuk masa depan kita sekali. Apa yang kita belajar dalam ekonomi ni lah.
Jawapan awak dengan Azam sama. Ada bincang ke tadi? Okey, tak ada. Itu dia pandangan murid-murid daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya mengenai mata pelajaran ekonomi ni. Rata-rata semuanya cakap senang cikgu dan juga menyeronokkan. Jadi saya pun nak belajar apa yang seronok sangat mengenai mata pelajaran ini. Jadi jom kita bersama dengan Cikgu Malisa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Terima kasih Akmal. Okey, pada hari ini kita nak belajar tentang penggunaan pendapatan individu. Okey. Akmal cakap tadi Akmal dah ada pendapatan kan? Alhamdulillah. Okey, bagaimana kita nak gunakan? Okey, so hari ini pendapatan boleh guna ni sebenarnya dia banyak, subtopik dia banyak. Tapi kita akan beri fokus kepada pendapatan yang boleh digunakan sahaja. Okey. Okey, baik. So apa kita nak belajar hari ini? Ada 4 perkara Akmal ya. Okey, menjelaskan konsep pendapatan boleh guna, mengenal pasti pelbagai jenis potongan wajib ke atas gaji. Dari segi tujuan dan kesannya terhadap pendapatan semasa dan pendapatan masa depan. Baik. Okey, 3, menjelaskan perbezaan antara keperluan dan kehendak. Dan keempat, menjelaskan penggunaan pendapatan boleh guna. Nombor 3 ni nanti Kang ni Kang. Kita akan tanya banyak dekat Akmal. Macam mana dia beli barang banyak keperluan ke barang kehendak. Yang menyebabkan gaji tak cukup tu. Cikgu, saya keluar dulu. Okey. Baik. Sekarang kita tengok situasi Puan Ani ni dulu. Baik. Puan Ani ni bekerja sebagai seorang eksekutif dengan gaji RM5,000 sebulan. Dia mewarisi sebidang tanah yang terdapat pencawang sebuah syarikat telekomunikasi. Wang diterima dari syarikat tersebut ialah RM1,000 sebulan. Ini pencawang ni dia bayar pada tuan tanah itulah kan. Okey, dia juga membuat karipap sejuk beku setiap hujung minggu dan menjualnya di pejabat. Keuntungan daripada jualan karipap ialah 300 sebulan. Jadi jumlah pendapatan Cik Ani ni mestilah daripada semua sumber-sumber tadi itulah. Yang pertama dia ada gaji RM5,000, dia ada sewa RM1,000 dan dia dapat untung RM300. So berapa jumlah dia? RM6,300. Ya, RM6,300. Soalan saya, bolehkah Ani membelanjakan semua RM6,300 tersebut? Jangan. Kita tanya pada anak-anak saya yang di dalam mic. Silakan. Silakan. Siapa tu? Haziq. Okey. Dia tak boleh. Kenapa? Sebab pendapatan dia tak tolak lagi dengan potongan wajib. Betul. Good. Okey, terima kasih. Tepuk sikit untuk Haziq, kawan-kawan. Tepuklah sikit. Dia walaupun belum ada gaji, dia tahu tu. Jadi, betul lah. Pendapatan tu tak boleh dibelanjakan selagi belum ditolak potongan wajib. Okey. Sekarang kita nak tengok soalan 2014 ni. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan perbelanjaan dan potongan wajib Encik Husni bagi tempoh 1 bulan. Okey, berapakah jumlah potongan wajib Encik Husni? So, dekat situ ada 5 butiran. Kita nak tahu mana satu potongan wajib, mana satu bukan potongan wajib. So, untuk itu, kita ulang kaji dulu sikit. Boleh? Ini tajuk Form 4 sebenarnya. Jadi, bolehlah kita ulang kaji sikit. Okey, pendapatan boleh guna maksudnya ialah baki pendapatan yang boleh diguna selepas ditolak potongan wajib. Okey. Tadi yang pelajar tadi sebut kan? Okey. Baik, seterusnya ada 4 jenis potongan wajib. Okey. Iaitu pertama KWSP atau kumpulan wang simpanan pekerja. Baik. Saya rasa ni yang di dalam meet ni mungkin boleh tolong saya jelaskan 1-2 ayat sikit tentang KWSP ni. Siapa boleh? Okey, silakan Adin. Silakan Adin. Okey, KWSP ni merupakan caruman kumpulan wang simpanan pekerja. Tujuan penubuhan ni adalah untuk menyediakan perlindungan terhadap perlindungan kewangan kepada individu yang telah bersara. Okey, Adin, minta maaf, boleh dekatkan tak awak punya mikrofon tu dekat mulut awak? Okey. Clean and clear. Okey, bagi dalam KWSP ni ada kadaran pada setiap gaji yang diterima. Bagi pekerja yang gajinya kurang daripada RM5,000, kadar caruman pekerjanya ialah 11% daripada gajinya, manakala caruman majikan ialah 3% daripada gaji pekerja. Bagi yang pekerja yang gajinya lebih daripada RM5,000, kadar caruman pekerja ialah 11% daripada gajinya, manakala kadar caruman majikan ialah 12% saja daripada gaji pekerja. Okey. Dah ya Adin? Okey, terima kasih. Bagus. Jawapannya terperinci lah. Okey, walau bagaimanapun. Okey, terima kasih Adin.
Walau bagaimanapun, saya nak maklumkan di sini bahawa kadar caruman KWSP ni akan sentiasa diubah-ubah. Ya, mengikut kepada keadaan ekonomi semasa lah. Contohnya kalau ekonomi tu boom, bagus, jadi mungkin tinggilah kadar simpanannya yang diwajibkan. Tapi kalau ekonomi tu tak berapa bagus, mungkin caruman tu dikurangkan supaya beban pekerja tu tidaklah banyak untuk bayar KWSP. Begitulah. Jadi untuk yang 11% itu adalah kadar yang belum diubah. Jadi untuk sekarang ni ialah 9%. Bagi bawah 5,000, 9% dan 13% adalah caruman majikan. 9 ialah pekerja. Tapi bagi yang lebih 5,000, 9 masih pekerja, tapi untuk majikan tu dikurangkan kepada 12% sahaja. Baik. Jadi caruman ni dia ada dua. Satu, kita sumbang dan majikan pun sumbang untuk kita juga. Macam tu ya. Okey, baik. Kita pergi kepada potongan wajib yang kedua. Okey, cukai pendapatan perseorangan. Okey, siapa yang di rumah ni boleh bantu cikgu? Okey, silakan. Siapa tu? Afif. Afif. Okey. Cukai pendapatan ni dia sebuah cukai langsung yang akan dikenakan kadar berbeza ikut gaji orang yang berbeza. Lepas tu dia akan dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN, untuk macam-macam sebab. Contohnya macam nak bangunkan negara dan buat infrastruktur semua. Okey, baik. Sikit lagi cikgu tanya Afif. Okey, adakah semua orang kena bayar cukai pendapatan ni? Siapa yang kena bayar? Orang yang mempunyai hasil pendapatan. Semua ke? Kalau 1,500 kena bayar ke? Tak. Kenapa? Sebab, okey, cikgu tambah sikit ya Afif ya. Terima kasih Afif. Iaitu orang yang melebihi amount tertentu. Ya, malah melebihi amount tertentu dia dah wajib bayarlah ya. Okey. Baik, yang ketiga, perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial. Siapa di rumah ni yang boleh bantu saya? Okey, silakan Aziz. Pertubuhan ni disebabkan dia untuk memberi perlindungan kepada pekerja. Contohnya kalau ada berlaku kejadian yang tak diingini, seperti kemalangan atau kematian, duit ni dapat cover insiden itu. Okey. Baik. Terima kasih Haziq. Baik. Cikgu tambah sedikit lagi lah ya Haziq. Thank you. Okey. Satu lagi dia adalah untuk pekerja swasta. Pekerja swasta. Dan biasanya adalah untuk melindungi keselamatan mereka. Apabila contohlah terpotong jari ke, patah kaki ke. Jadi ini akan dapat caruman itu akan diberilah ya. Pepasan diberi oleh pekeso. Ya, cikgu, saya nak tanya satu soalan boleh cikgu? Mungkinlah ada murid-murid kan, dia ada bekerja sendiri ke, jual produk itu, jual produk ini kan, dia tak ada majikan cikgu. Macam mana dia nak masukkan? Perlu ke dia nak kena masukkan duit dekat KWSP, kena bayar dekat pekeso, yang income tax lagi cikgu, itu macam mana cikgu? Okey, kalau dia sebagai seorang usahawan, walaupun dia part time, kalau dia declare dengan Jabatan Hasil Dalam Negeri, Lembaga Hasil Dalam Negeri, lebih daripada amount tertentu, setahun pendapatannya contohlah 48,000, dia kena bayarlah. Tapi kalau pekeso ni, kalau dia tidak ada majikan, tak perlulah ya. Okey. Sama juga KWSP pun kita boleh masukkan sendiri juga kan cikgu? Ya, itu dah di bawah skim simpanan. Okey. Baik, yang keempat ialah zakat. Okey, siapa di sini boleh tolong saya? Zakat. Okey, silakan Kiamah. Zakat dikenakan ke atas orang Islam yang cukup syarat-syaratnya, dan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Kadar zakat ialah 2.5%. Okey, baik. Ahmad, cikgu tanya sikit. Zakat ni zakat apa ni yang dalam kes kita ni? Zakat harta ke apa? Zakat harta. Harta apa? Dalam bentuk apa tu sekarang? Dalam bentuk wang. Pendapatan lah ya. Jadi kita betulkan sikit, zakat tu adalah dalam bentuk pendapatan. Okey, terima kasih Amma. Sekarang seterusnya kita pergi kepada rumus pendapatan boleh guna. Okey, nak kira pendapatan boleh guna ni. Tak sabar dah kan si Akmal ni nak belanja duit ni kan. Okey, so jumlah pendapatan awak tolak potongan wajib. Jadi jumlah pendapatan tolak KWSP tambah cukai tambah pekeso tambah zakat. Itu semua potongan wajib. Okey, next kita tengok jawapan. Okey, jawapannya dekat sini. Siapa boleh? Dah tahu dah tadi apa jenis-jenis potongan wajib? Siapa boleh bagi jawapan kat sini? Siapa nak jawab dia angkat tangan? Ya, okey, silakan Azam. Okey, daripada soalan ni kita dapat tahu yang potongan wajib ada 3, iaitu cukai pendapatan, KWSP dan zakat. Bila kita tambah semua, kita dapat A, RM405.
Okey, very good Azam. Terbaik, Thank you. Azam. Jadi Okey. jawapannya ialah RM405. Malaysia. Okey. Sekarang kita last soalan ni dah habis dah kira-kira lah potongan wajib. Kita nak tahu berapa pendapatan boleh guna. Okey. Okey, siapa boleh tahu pula pendapatan boleh gunanya berapa? Bila dah tahu potongan wajib, dah tahu pendapatan. Berapa pendapatan boleh guna? Siapa boleh jawab? Okey, silakan. Safwan. Okey, dekat situ dia kata pendapatan Encik Husni 3,500. Okey. Jadi kita tolak dengan potongan wajib dia RM405. Nanti kita akan dapat 3,095. Okey, baik. Kita tengok. Betul. Bagus. Very good, Safwan. Thank you. Thank you, Safwan. So, dekat sini tengok ya, pekeso tak ada kan? Tapi kita abailah. Kita boleh gugurkan pekeso tu dalam rumus, tapi rumus asalnya macam itulah. Tapi sekarang dalam soalan tadi tak ada pekeso. Jadi kita abaikan, jadi kita hanya masuk potongan wajib yang ada saja. Okey, RM3,095. Boleh juga kalau kita tak tulis pekeso tu boleh. Boleh juga cikgu sepatutnya tak perlulah kita tulis, tapi kita nak tengok rumus tu tadi yang lengkap. Okey. Baik. Jadi ini adalah jawapannya. Okey. Next, kita tengok pula 2015. Maklumat berikut berkaitan dengan satu rumus dalam ekonomi. Jadi rumus ni adalah X sama dengan pendapatan boleh guna tolak tabungan. Yep. Soalannya, penyataan manakah yang menerangkan tentang X? Jadi kita tengok dekat sini. Untuk tu kita kena ulang kaji sikit dululah. Boleh, cikgu. Okey, penggunaan pendapatan boleh guna. Okey. So, penggunaan pendapatan boleh guna ni, Akmal, awak boleh belanja untuk kegunaan awak, penggunaan atau boleh simpan. Dia pecah kepada dua. Okey. Okey, jadi dalam rumus kita tengok macam ni. YD, pendapatan boleh guna sama dengan C, perbelanjaan penggunaan campur dengan S, tabungan. C itu bahasa Inggeris lah, consumption. S tu savings lah. Okey. Okey. Jadi kalau dalam carta ni, pendapatan boleh guna, pecah pada dua. Kegunaannya, kita boleh guna dua benda ni. Jadi perbelanjaan penggunaan tu ialah untuk beli barang keperluan dan juga beri barang kehendak. Cikgu. Okey, jadi dekat sini kita tengok bahawa memang pendapatan boleh guna tu boleh guna, tapi untuk dua perkara, iaitu perbelanjaan penggunaan dan tabungan. Okey, dan perbelanjaan penggunaan itu boleh untuk keperluan, boleh untuk kehendak. Tabungan tu simpanlah kan? Jadi ringkasnya kita kenalah selalu menguasai ni. Rumus itu mesti sentiasa ada dalam kepala kita. Ini kita akan pakai sampai bila, cikgu kan? Bawa pusing-pusing kat soalan mana pun gunakan rumus ini. Ini dia punya key dia. Jadi ingat, YD itu yield ataupun hasil ataupun pendapatan kita, pendapatan boleh guna sama dengan perbelanjaan penggunaan tampur dengan saving kita ataupun tabungan, cikgu, ataupun simpanan kita. Okey. Yang kat rumah ada nak tanya tak apa-apa tentang penggunaan pendapatan boleh guna? PBG kita ni. PBG kita ni. Ada? Okey, kalau tak ada kita tengok ni. Dalam bentuk nombor kita masuk lagi senang, Akmal. Okey, sekarang ni contoh pendapatan boleh guna 1,000. Okey. Penggunaan awak 800. Baik. Awak punya tabungan 200. Ini cikgu cakap tadi 20% tadi. Okey, baik. Itulah dia. Jadi kalau kita tengok dengan nombor ni, memang lagi senang lah sebenarnya. Bawa di mana-mana nanti dalam soalan-soalan kita. Okey, baik. Jadi cikgu, kita nak berhenti rehat, tapi sebelum itu saya nak imbas kembali apa yang kita dah belajar yang dikongsikan oleh cikgu tadi. Ingat, antara 4 jenis potongan wajib, kita ada KWSP, kita ada pekeso, ada zakat dan juga cukai. Cukai pendapatan ataupun kita lebih senang panggil LHDN lah, income tax kan. Dan juga cikgu juga ada sebut tadi mengenai penggunaan pendapatan boleh guna ataupun PBG. Okey, jadi selepas ini kalau nak tahu apa lagi ilmu yang cikgu nak kongsikan, anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021.
Gaji KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Malisa, saya ada satu soalan. Saya confused lah, Cikgu. Apa bezanya antara keperluan dan juga kehendak? Sebab tadi Cikgu ada sebut mengenai dua perkara itu, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh terangkan? Okey. Bijak, Akmal. Memang kita akan pergi ke arah itulah. Ya. Memang kita akan memperincikan apa dia keperluan kehendak. Dan juga kehendak tu kan? Sebab itu ada penggunaan pendapatan boleh guna. Betul. Okey. So tadi kita dah kata contoh penggunaan pendapatan boleh guna, kita dah masuk dengan angka. Betul. Jadi bila pendapatan boleh guna contohnya 1,000, jadi 800 tu kita belanja untuk keperluan kehendak. Okey. Dan 200 tu kita simpan tabungan. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula apa dia Akmal punya soalan tadi. Okey, keperluan dan kehendak ini adalah contoh-contoh lah ya. Lain individu, lainlah perkaranya kan. Betul. Okey, jadi ini contoh kehidupan seharian kita. Apa dia barang-barang keperluan dan kehendak. Okey. Baik. Keperluan ni ialah makanan asas tu. Beras, tepung, minyak masak, telur, gula, ayam, ikan. Okey. Tapi bila Akmal pergi restoran mewah, order lobster dan sebagainya tu, itu dah tak jadi keperluan. Itu dah jadi makanan kehendak. Okey. Okey? Baik. Kemudian sewa rumah. Sewa rumah. Kalau Akmal tak ada rumah, sewa lah kan? Okey. Tapi kalau Akmal dah beli rumah, buat ansuran dengan bank, pinjaman, so kena bayar ansuran rumah juga adalah keperluan. Okey. Dan bil elektrik, bil air adalah keperluan. Okey, manakala barang kehendak ni, kalau Akmal sewa hotel, sewa rumah penginapan, pergi melancong, itu semua bukan barang keperluan lah. Of course kehendak lah. Okey, dan ansuran kereta. Kan? Masih lagi, walaupun orang kata kadang-kadang kereta ni, perlu kereta ni. Tapi kalau tak ada kereta, kita boleh hidup. Yeah. Kita masih lagi boleh naik taksi, kita boleh naik bas, kita boleh naik kereta api dan sebagainya. Ya? Betul. Okey. Bil perkhidmatan televisyen swasta. Kalau kita tengok TV, kita kena bayar channel tu, itu adalah kehendak. Yep. Ya? Okey, baik. Seterusnya, jawapan dia tadi. Tadi kan soalan tadi kan. Ini adalah rumus je, nampak Akmal? Kalau kita tengok Akmal, kita sesuaikan soalan ni dengan rumus. YD duduk dekat mana Akmal agaknya? YD, Cikgu YD tadi pendapatan boleh guna kan? Jadi YD dekat sini lah kan? Pendapatan boleh... Ya, betul. S kat mana? Tu, tabungan. Jadi X tu apa? X tu PBG, Cikgu. Ini PBG mana tu X tu? X tu mestilah apa dia, murid-murid? Betul jawapan mereka, Cikgu. Okey, baik. X itu adalah C. Jadi kita susun balik je ikut rumus tu. C. Okey, apa dia C tadi? C ialah perbelanjaan penggunaan. Okey, jadi penyataan manakah yang menerangkan tentang X? Siapa boleh jawab ni? Dah faham tentang rumus tu? Okey, siapa boleh jawab? Silakan Adin. Okey, kita ikut rumus tadi, X itu merupakan C ataupun kita boleh katakan pembelanjaan penggunaan. Jadi kalau dalam jawapan tu, jawapan dia ialah B. B betul. B. Betul lah ni. Nak ke nak B? Membeli polisi insurans. Okey, B, Cikgu. Bola. Okey, membeli polisi baik. insurans. Kita tengok sebelum kita nak tengok jawapannya, okey, kita KIV dulu jawapan Adin. Kita nak tanya, kalaulah Adin pilih B, maknanya Adin tak pilih A, tak pilih C, tak pilih D kan? Yang mana A, C, D tu adalah potongan wajib kan? Okey, jadi cikgu nak tanya kat rumah ni, kenapakah kita tak boleh gunakan pendapatan boleh guna tu untuk bayar potongan wajib? Kenapa kita tak boleh bayar? Ya, siapa tu? Saya nak jawab, Cikgu, tapi tak apalah. Azam dah angkat tangan. Okey, Azam. Cikgu, sebab daripada kita belajar daripada awal tadi, pendapatan boleh guna tu dia adalah pendapatan yang sudah pun ditolak dengan potongan wajib. Jadi bila kita tengok A, C dengan D tu adalah potongan wajib. Jadi yang tinggal adalah B sajalah, iaitu perbelanjaan. Okey. Thank you Azam. Very good. Terbaik, Azam. Okey. Lagi satu cikgu nak bagi tahu. Kalau kita bayar lagi sekali zakat tu, buat apa kita bayar 2 kali? Kan? Sebab kita dah ada pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna tu dah tolak zakat semua tu. Dah tolak potongan pakai WSP semua dah. Tiba-tiba kita bayar lagi sekali.
Gunakan pendapatan boleh guna kan? Tapi tak salah kan cikgu? Tak ada zakat tu tak apalah kan. Tapi kalau KWSP tu fikir 2 kali jugalah. Okey. Okey, jadi dekat sini jawapannya ialah B. Betul. Membeli polisi insurans. Walaupun dia potong tiap-tiap bulan, tapi dia bukan wajib. It's not compulsory for us. Ya, kalau mampu Melainkan beberapa negara tertentu, contoh Singapura, dia memang mewajibkan semua orang ada insurans. Ya. Okay. Malaysia belum lagi. Ke arah itulah insya-Allah. Okey, jadi itu adalah jawapan. Baik, sekarang 2016. Bila dah tengok soalan 2015, tengok macam sama lebih kurang saja. So, siapa boleh cuba jawab? 2016 ni, siapa boleh cuba pilih jawapan dia? Bagaimanakah individu boleh menggunakan pendapatan boleh gunanya? Siapa boleh cuba jawab? Ya. Okey, silakan. Okey, siapa tu? Ada 2 orang kat tangan. One to som dulu, one to som. Apa? Safwan ke siapa nak? Haziq lah, Haziq. Haziq. Okey. Dia betul one to som tu. Okey, Zik. Silakan, Zik. Okey. Bagaimanakah individu boleh menggunakan pendapatan boleh gunanya? Kita tengok pilih jawapan A. Okey. Pilih jawapan A, membayar cukai pendapatan. Bayar cukai pendapatan adalah bukan sebab dia potongan wajib. Betul. Okay. Dan B, membuat caruman perkeso, potongan wajib juga. Membayar premium insurans. Premium insurans tu adalah perbelanjaan kerendah. Yes. Okey. Kita tengok D dulu. Lepas tu, membuat caruman KWSP adalah potongan wajib. So, jawapan dia adalah C. Okay, thank you very much. Terima kasih Azim. Ini Azim. adalah perbelanjaan kehendak. Yes, sebab dia belum lagi diwajibkan lah. Ya. Okey, jadi jawapannya tadi ialah bagaimana individu gunakan pendapatan boleh guna untuk C dan S. Jadi dekat sini tak masuk S. Kita tengok semua tu potongan wajib. Manakala C adalah C. Jawapan penggunaan adalah C, iaitu bayar premium insurans, iaitu perbelanjaan kehendak. Baik. Next. Kita tengok. Okey, 2017. Ni soalan tentang hubungan ni. Ya. Ini agak tinggi sikit arasnya. Baik. Kita kena menganalisis ini, ya. Baik, sebelum tu kita kena ulang kaji dulu. Okey. Ini adalah berkaitan pendapatan boleh guna. Nampak sekali lagi Akmal dia guna lagi dalam soalan. YD sama dengan C tambah S. Okey, pernyataan mana betul tentang C? Kita tengok dulu pernyataan A. Kita kena cek menggunakan rumus dan masukkan nombor Akmal. Baik. Cikgu sarankan yang di rumah, ya, dan yang juga dia ada dalam Meet ni mestilah kita mainkan dengan rumus itu dan masukkan angka supaya kita confirm. Kalau kita tengok macam tu je, hubungan secara positif dengan S, kadang-kadang kita punya dalam kepala tu kita tak nampak. Jadi kalau kita dah tuliskan begini, maka kita kata ni confirm. Jadi untuk kita pasti, kita kena cek dengan rumus, masukkan angka. Okey, jadi A berhubung secara positif. Apa yang berhubung secara positif? Maknanya C. C berhubung secara positif dengan S. Okey, ada nak soal tak dekat sini? Siapa-siapa nak tanya? Ya. Siapa nak tanya? Ya, okey, silakan. Cikgu, apa yang dimasukkan dengan berhubungan secara positif dengan S? Itu kena faham dulu secara positif. Okey, maksudnya bila C naik, perbelanjaan penggunaan naik, tabungan pun naik. Betul ke? Jadi kita cek dengan nombor. Kita gunakan YD sama dengan C tambah S. Kita masukkan balik semula tadi duit 1,000 tadi tu. Pendapatan 1,000 sama dengan 800 tambah 200. Di mana 800 adalah perbelanjaan keperluan kehendak, 200 adalah tabungan. Okey, kemudian dia kata C akan naik jika S naik. Positif. C akan naik jika S naik. Jadi kita cuba naikkan 800 kepada 900. C tu. Okey. Jadi kita tengok 1,000 tak berubah kan? Pendapatan boleh guna tak berubah. Betul. Jadi untuk dapat 1,000, S kena diturunkan. Jadi dekat sini bila C naik, S turun. Jadi ini adalah hubungan positif ke negatif? Kalau sini C naik, dia kata tadi hubungan positif. C naik, S naik. Tapi di sini C naik, S turun. Jadi bukanlah hubungan positif. Maknanya negatif, dia cikgu. adalah bukan jawapan. Maknanya dia hubungan dia negatif lah sebenarnya kan? Kan? Cikgu tengok sekali lagi. 800, 200 asal. Bila naikkan C 900,
S tak boleh naik sebab dia punya ni adalah sama kan. Jadi dia adalah 100. Ya. Okey. B, kita tengok B. Contoh C ialah beli sinjil simpanan premium. Beli sinjil simpanan premium sebenarnya sinjil simpanan premium banyak keluar dalam iklan TV kan. Dia adalah tabungan, sejenis simpanan. Ya. Okey, jadi dia adalah bukan jawapan. Dia adalah S sebenarnya. Sebenarnya. Sedangkan C adalah penggunaan. Dia macam ni cikgu, ASB loan tu Yelah. Bukan, dia bukan loan, dia simpanan. Simpanan ASB lah. Kita beli. Okey, kemudian C. Okey, pengurangan C menyebabkan peningkatan tabungan. Alright. Jadi contohnya, kita nak cek, kita masuk balik semula YD, C dengan S tadi. Okey, masuk balik 800 campur 200 tadi. Okey, sekarang dia kata kurang C. Kita kurangkanlah C. Cuba tengok bila kita kurangkan C kepada 700, tengok apa jadi pada S. S akan naik cikgu. Sebab pembelajaran sikit, kita dah masuk dekat saving banyak. Jadi dekat sini, pengurangan C menyebabkan peningkatan tabungan. Betul lah kan jawapannya? Jawapannya ialah betul. Okey. Itu jawapannya. Ya, jadi bila C turun, S akan naik sebab andaian pendapatan boleh guna tidak berubah. Okey. Jadi kenapa pula D salah? Okey, kita tengok D. Bila peningkatan C menyebabkan pendapatan boleh guna jadi turun. Okey, betul tak? Cuba masukkan lagi. YD sama dengan C plus S. 1000 sama dengan 800 tambah 200. Okey. Sekarang kita tengok bila C naik 900. S 200. Okey. Tengok ini adalah 1100. Sebab tu dia bukan jawapan. Okey. Sebab dia kata peningkatan C bila naik 900, dia kata pendapatan boleh guna turun. Padahal pendapatan boleh guna naik. Nampak tak konsep dia? Kalau kita betul-betul faham dia punya formula dan konsep cikgu kan, bagi je soalan apa-apa, insya-Allah kita boleh jawab. Tapi cikgu, saya mungkin ada satu soalan yang mungkin agak kurang faham sikit mengenai cukai pendapatan perseorangan lah cikgu. Kalau nak tahu apa maksud di sebalik cukai pendapatan perseorangan, selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Apa? Baru tengok? Jangan risau. Nanti boleh tengok balik dekat YouTube Didik TV KPM. Okey? Jadi cikgu, ini kita nak sentuh ke soalan mana ni? Cikgu, saya nampak ada pelepasan cukai semua ni. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, sekarang kita tengok ya. Manakah antara berikut merupakan kesan peningkatan pelepasan cukai perseorangan? Jadi ini adalah pelepasan cukai. Kena mengena dengan cukai pendapatan tadi. Baik. Jadi kalau kita ada certain ataupun satu amount pendapatan, bila kita nak bayar cukai bukan semua. Betul. Kita akan dilepaskan sedikit dulu cukai itu. Jadi contohnya kalau 30,000, 38,000, dia akan bagilah pelepasan cukai. Apa guna pelepasan cukai ni? Untuk kita gunalah. Kita guna untuk isteri kita, untuk perbelanjaan anak kita, untuk seharian kita. Jadi kerajaan taklah cukai semua pendapatan kita. Jadi dia hanya ambil yang bakinya. Okey. Baki itu adalah pendapatan boleh cukai. Okey, jadi kita tengok sikit ulang kaji. Macam mana nak kira pendapatan yang boleh dikenakan cukai? Okey. Okey. Daripada jumlah pendapatan, contoh 4,000 pendapatan Akmal sebulan. Darab 12. Contoh darab 12. So 48,000 kan? Betul. Tak semua itu dikenakan cukai. Jadi kita kena tolak dulu dengan Pelepasan cukai. Jadi 26,000, bila kita tolak 26,000, baki 22,000, inilah yang akan dikenakan cukai. Yang kat situ dia akan darab dengan
kadar-kadar cukai ikut banjaran pendapatan kita lah. Contoh kat sini mungkin kena 1%. Macam itulah. First 10,000 mungkin kena RM50. Macam itulah. And then the second one, 2,200 tu mungkin kena 1%, 220. Jadi contoh RM270 setahun. Macam itulah. Sebab tu kita kena simpan resit, cikgu kan? Ya, tapi sekarang kita nak tahu macam mana RM26,000 tu dapat. Macam mana kita nak dapat pelepasan ni. Orang sekarang ni suka cari banyak pelepasan. Kenapa, Akmal? Sebab nak bayar cukai rendah. Tak patriotik, Akmal. Tak patriotik. Cikgu, soalan ni agak sensitif untuk saya, cikgu. Okey, sekarang kita pergi kepada pelepasan cukai. Ini contoh-contoh lah. Okey, kalau dalam soalan SPM, jangan risau anak-anak murid di rumah dan yang di sini. Kalau dalam SPM, ini semua akan diberikan. Berapa pelepasan tu, berapa nilai dia akan berikan. Dan seperti mana tadi kadar KWSP, kerajaan akan ubah-ubahlah dasar ni. Betul. Ubah-ubahkan ikut keadaan ekonomi. So di sini contoh pelepasan diri sendiri RM9,000 setahun. Isteri RM3,000 setahun. Anak seorang RM1,000 setahun. Okey, KWSP tadi 9%. So darab dapat RM4,320. Jadi maksimanya boleh RM4,000 saja yang boleh dilepaskan cukai. Okey, insurans nyawa RM7,800 kita dapat, tapi kita tak boleh claim semua, tak boleh lepaskan semua cukai, RM3,000 sahaja dilepaskan cukai. Dan perubatan ibu RM3,200, maksima kita boleh dapat pelepasan RM3,000 sahaja. Jadi ada lagi lah macam-macam, pendidikan, ada beli laptop dan sebagainya lah, banyak. Kita ikut soalan dalam SPM tu. Kalau ada banyak, kita banyak lah. Kalau sikit-sikit lah. Bergantung kepada soalan, cikgu, kan? Jadi kita tambahkan semua ni, Akmal, kita dapatlah RM26,000 tadi. Jadi pendapatan boleh cukai ialah jumlah pendapatan tadi RM48,000. Tolak RM26,000 sama dengan RM22,000. Walah. Okey. Sekarang kita tengok jawapan dia. Okey. Manakah antara berikut merupakan kesan peningkatan pelepasan cukai? Jadi sekarang kita tengok bila pelepasan ni lebih daripada RM26,000. Cuba Akmal tengok. Kita masukkan dalam rumus tu. Okey, RM48,000 contoh saya up pada RM30,000. Okey. Jadi RM18,000. Pendapatan boleh cukai naik ke turun? Berbanding RM22,000. Turun, cikgu. Turun. Jadi jawapannya ialah bola. Pendapatan boleh cukai menurun. Itu je, kita masuk je dalam rumus je tu. Okey, kemudian ini adalah soalan jadual menunjukkan pendapatan, perbelanjaan dan potongan wajib. Okey, hitungkan pendapatan boleh guna. 5 markah. Okey, siapa boleh kira pendapatan boleh guna? Kita dah belajar tadi, objektif tadi. Siapa boleh bagi jawapan pendapatan boleh guna? Okey, silakan Azam. Ramai nak jawab ni. Sila Azam. Azam. Okey, Azam. Saya juga. Pendapatan boleh guna, kita pertama sekali cari jumlah pendapatan dia. Daripada situ kita dapat adalah gaji dan allowance. Gaji dan allowance. Pendapatan dia, sumber pendapatan dia. Dan kita cari potongan wajib dia, iaitu kat situ ada zakat, KWSP dan juga cukai pendapatan. Okey. Jadi gaji dan allowance tadi tambah RM3,200 tambah RM250 dapat RM3,450. Dan potongan wajib total semua tadi dapat RM442. Okey. Dan juga bila kita tolakkan pendapatan dengan potongan wajib, dapat pendapatan boleh guna iaitu RM3,008. Okey. Jadi jawapannya? RM3,008. RM3,008. Okey, kita tengok ni tadi jumlah pendapatan campur allowance. Ini semua potongan wajib. So jawapannya RM3,008. Okey, baik, next. Hitungkan tabungan pula. Kita masih guna lagi Akmal, YD sama dengan C tambah S. Gunakan balik semua. Okey, yang di rumah, sila kira. Amar, kita minta Amar balik, Amar. Amar baru jawab tadi tak? Boleh. Okey, silakan. Okey, silakan. Kalau Amar dah jawab kat kertas, Amar tunjuk pun tak apa. Lagi senang. Amar tunjuk. Lagi nampak. Lagi senang. Okey, kita tengok. Okey, pendapatan boleh guna, tolak perbelanjaan. So, RM3,008 tolak perbelanjaan. Dia apa dia kat situ? Makanan RM800. Lepas tu RM800, ansuran kereta. RM250 ada bil apa semasa. dia? Bil semasa. Lepas tu RM450 sewa rumah. So, RM2,390. Tolakkan daripada 3,008, jawapannya ialah RM618 Malaysia. Okey, thank you. Very good, Amal. Terima kasih, Amal.
Okey, ini jawapannya. Ya. Okey. Boleh kita pindah lagi. Okey. Ya. Maklumat menunjukkan barangan yang digunakan dalam kehidupan. Pilih 2 barang keperluan. Mengapa barang tersebut dipilih? Okey. Untuk tu kita kena tengok beza keperluan kehendak. Baik. Ini ulang kaji dah. Sikit je lah kan. Tadi dah nampak contoh kan. So, apa dia keperluan? Perkara mesti ada. Apa dia kehendak? Perkara perlu untuk hidup selesa. Apa dia contoh? Beras. Apa dia kehendak? Televisyen. Kemestian. Perkara keperluan mesti dipenuhi. Yang ini tidak semestinya dipenuhi. Mudah dipuaskan, sukar dipuaskan, terhad dan banyak pelbagai pilihan. Baik, manakala seterusnya pengganti. Keperluan tidak ada pengganti. Barang kehendak banyak jenama, banyak pengganti. Baik, harga lebih stabil dikawal oleh kerajaan. Kerana apa? Diberi subsidi. Kan? Contohnya minyak masak lah, gula kan? Okey, kemudian tidak stabil harganya. Kenapa? Sebab tak dikawal oleh kerajaan. Dan pengaruh pendapatan tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Maknanya barang keperluan ni, you ada duit ke, you tak ada duit ke, you mesti nak pakai juga. Ya, mesti kena makan juga. Ya, betul. So yang ini dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau tak ada duit, tak payah beli. Ada duit, beli. Baik, so kita tengok jawapannya. Barang keperluan, nasi dan baju. Ini soalan, kacang lah ni, soalan senang. Okey, next. Apa dia punya ciri-ciri dia? Mengapa barang tu jadi barang keperluan? Kita ambil balik ciri-ciri tadi, iaitu mesti ada untuk terus hidup, pilihannya terhad, dikawal harganya dan tiada penggantinya. Itu je. Okey, kemudian kita tengok, soalan ini. Soalan hebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Trend orang muda sekarang sering tukar kereta model baharu. Akmal lah ni. Tapi tidak beri keutamaan memiliki rumah kediaman. Beri pendapat anda tentang pernyataan tersebut. Jadi kat sini kalau kita setuju beri alasan. Kalau tak setuju beri alasan. Okey, Akmal setuju yang mana ni? Sebenarnya boleh dua-dua. Katakanlah. Katakan Akmal berfikiran macam orang tua, macam saya lah. Apa tua, cikgu? Okey, jadi saya setuju trend tukar kereta tak patut jadi ikutan. Okey, kenapa? Sebab rumah adalah barang keperluan. Oleh itu rumah mesti ada untuk terus hidup. Kesannya dia tak perlu sewa rumah. Lagi rumah tu juga boleh jual semula, Akmal. Jadi kalau dijual semula, contohlah beli RM100,000, jual RM500,000. Dapat RM400,000. Untung. Boleh beli rumah yang harga RM300,000, ada saving lagi RM100,000. Jadi ini boleh meningkatkan pendapatan. Betul. Seterusnya meningkatkan taraf hidup. Jadi kalau jawapan begini, Akmal, boleh dapat tahap 3. Ya, boleh dapat tahap 3 sebab dia kena detail dekat sini. Baik. Dia kena buat pola dan last macam sekali, ni kan? kalau dia tak setuju, saya tak setuju. Trend itu tidak patut menjadi ikutan. Maknanya trend itu boleh diikut. Boleh tukar kereta. Kenapa? Tengoklah pula, ini bijak ni zaman orang muda sekarang. Kerana kereta boleh dijadikan sumber pendapatan. Oleh itu kereta boleh jadi kereta sewa. Ataupun e-hailing. Jadi kesannya individu dapat untung. Pendapatan awak akan bertambah dengan untung tu. Dan pendapatan tambahan tu boleh disimpan. Akhirnya banyak simpanan, taraf hidup meningkat. Kita tengok banyak setuju sampai Azam pun tunjuk good Azam Ini mesti nak tukar kereta setiap tahun lah ni. Nampak dia dah cita-cita dah. Okey, jadi cikgu terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tersebut yang mana hari ini kita dah banyak belajar. Antaranya apa itu pelepasan cukai, apa PBG, apa keperluan dan juga kehendak dan juga formulanya iaitu YD sama dengan C tambah S. Okey, terima kasih banyak cikgu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi cikgu. Dan juga kita ucapkan all the best kepada murid-murid kita daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya dan juga murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, stay safe. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.